Dan tidak keterlaluan kita katakan Al-Azhar adalah satu-satunya universiti yang melahirkan menteri besar paling ramai di Malaysia. Don't play. Tidak ada universiti yang melahirkan menteri besar paling ramai berbanding Al-Azhar. Tak kira lah menteri besar tu UMNO ke ataupun PAS. DAP belum, tak ada. UMNO ataupun PAS. Awak boleh tak senaraikan menteri besar daripada Al-Azhar? Boleh. Antara yang masyhur, Datuk Panglima Perang, Ustaz Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud, Menteri Besar Kelantan, Al-Azhar. Begitu juga sebelum ni, Ustaz Datuk Tentara Kanan, Datuk Ahmad bin Yaakob, juga adalah Al-Azhar. Dan sebelum daripada itu, almarhum Tan Sri Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, juga adalah Al-Azhar. Itu baru satu negeri. Terengganu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Khairul Anam bin Yazid, penolong pegawai atasi pendidikan negeri Pahang. Seterusnya saudara saya Syekh Firdaus, rakan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Seterusnya yang saya raikan juga seluruh entiti Persatuan Pelajar Anak-anak Pahang, sama ada daripada Majlis Muafakat Anak-anak Pahang Mesir ataupun Miftah, ataupun Badan Kebajikan Mahasiswa Siswi Islam Pahang atau BKMIP, yang diraikan juga para diaspora anak-anak Malaysia di bumi Mesir ini, dan tak dilupakan para penonton yang mengikuti siaran kita tak kira di mana berada. Yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan, yang menonton dari barat moga dapat berkat. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan saya begitu merasa tersanjung sekali dapat diberi peluang bertatap muka menyampaikan tausiah di Wisma Darul Makmur ini. Dan insya-Allah kita akan secara ringkas membahaskan tentang bagaimana nak memantapkan syakhsiah da'i yang berkaliber ke arah dakwah yang lebih progresif dan juga berkesan di tanah air. Pertama, saya bersyukur dapat sekali lagi kembali ke Ardul Kinanah ini. Saya meninggalkan pengajian di Al-Azhar bulan September tahun 1999, hampir 25 tahun yang lalu. Selepas tamat pengajian, ada 2 kali pernah datang ke sini. Tahun 2003 mengikuti rombongan Kerajaan Negeri, dan kali yang kedua tahun 2005 saya dijemput untuk membuat rakaman siaran halaqah TV9 yang dibuat rakamannya di Kompleks Piramid di Giza. Dan ini yang kali yang ketiga lah. Pastinya Mesir ini dah terlalu banyak sangat berubah, jauh lebih moden, agak sistematik daripada segala segi. Jalan pun begitu canggih, berlapis-lapis, 4-2-3 lapis. Tramco pun dah payah nak cari kalau di Kairah, kecuali saya ke Tontor tadi masih lagi ada lah belah-belah sana.
Yalah, saya di sini zaman Husni Mubarak, begitu lama sekali. Zaman handphone pun tak ada. Kita nak telefon ke Malaysia pun kena pergi ke Central, kena call. Banyak cerita lah, artinya sudah pasti sangat berbeza. Saudara-saudari sekalian, bagaimana kita nak memantapkan syakhsiah da'i yang berkaliber ke arah dakwah yang lebih progresif dan berkesan? Pertama, saudara-saudari kena ingat, kita duduk di tanah Arab, kita nanti balik ke negara kita, yang merupakan negara kita ni dunia Melayu, dia bukan dunia Arab. Jadi berdakwah di dunia Melayu memerlukan pendakwah yang peka dan juga sedar dengan realiti zaman dan lingkungan dia. Dan dia mesti bersedia buat perubahan dan penyesuaian yang seperlunya. Sebab berdakwah di dunia Melayu memerlukan pendekatan yang unik. Sebab rantau Melayu itu sendiri adalah rantau yang unik. Kalau dikira secara geografinya terbentang mulai daripada Cham. Ini Cham ni terletaknya di benua besar Asia. Masuklah Patani, masuklah Singapura, sampailah Kepulauan Filipina, Brunei, Timor Leste. Itu semua alam dunia Melayu. Dan di dunia Melayu itulah terletaknya Indonesia, negara yang jumlah umatnya adalah yang terbesar di dunia. Di dunia Melayu itulah juga terletak negara kita Malaysia, sebuah negara kecil yang mana Islam diperjuangkan dengan penuh kebijaksanaan dengan cara tersendiri di tengah-tengah sensitiviti kemajmukan masyarakat. Sebab itu, apa yang diperlukan oleh rantau Melayu ini bukan sekadar salinan fotostat sosok busana pendakwah dunia Arab. Kita tidak sekadar nak kepada replika gaya pendakwah cetakan benua kecil Indo-Pakistan, tidak. Yang sangat diperlukan oleh kita adalah pendakwah yang memahami dan mengambil kira ciri-ciri khusus alam Melayu, iklim politiknya, sosio-budayanya, pensenjarahan rantaunya dengan segala keunikan. Sebab itu, apatah lagi di negara kita sekarang, orang pandai lebih ramai daripada orang pandai. Jadi kita susah. Kita orang cerdik, kita ada ilmu, tapi kita berhadapan dengan masyarakat yang majoritinya pandai, bukannya pandai. Kalau netizen Konoha itu lebih cerdik daripada mufti semua tu, itu lebih pandai daripada mufti semua tu. Tarikh raya dia bertikai, tarikh masuk Ramadan dia bertikai, masuk waktu semayang dia bertikai, segala-galanya dia bertikaikan sekarang. Tapi benda ni kita orang mengaji, kita faham. Nabi pernah sebut pada Anas bin Malik, min asyrati sa'ah ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Nabi sebut antara tanda nak dekat kiamat, yurfa'al ilmu, ilmu ni hilang. Dan ketika itu wa yusbatal jahlu, akan tersebarnya kebodohan. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau kita berhadapan dengan generasi muda di tanah air kita sekarang, dia tak sama dengan saudara-saudari di sini. Walaupun saudara-saudari sini muda, tetapi tak sama dengan muda di sana. Generasi muda di sana sekarang, prinsip mereka, aku ada type, kalau aku like, kalau tak aku swipe. Dia kalau dia suka, dia tak suka, sudah. Dia tak peduli, dia menyampah tengok muka kita, dia swipe je. Kalau dia like sungguh. Sebab itu untuk saudara-saudari yang nak balik ke tanah air menjadi pendakwah, itu kena bear in mind, kena dah letak ke dalam pemikiran. Kita akan berhadapan dengan netizen Konoha ini yang memang pandai, bukannya pandai. Saya mematikan generasi muda ini, dia ada 3 masalah. Kalau kita pendakwah, kita kena sensitif pada 3 masalah ini. Pertama sekali, istilah bahasa Inggerisnya dia panggil the problem of intention deficit. Budak muda sekarang ini, dia dah tak ada kemahiran memberi tumpuan. Dia dah tak boleh, sebab dia generasi 1 minit. Dia generasi swipe. Sebab itu TikTok 1 minit je. Sekarang ni konten ceramah awak rekod lah berapa setengah jam, yang menengok ni orang pencen je, ataupun orang yang tengah sesak dalam traffic light yang mendengar YouTube lama-lama ni.
Kalau budak muda, tak ada, seminit je. Kalau buat konten pun seminit je. Contohlah Miftah nak buat konten, nak buat konten tentang satu hari satu hadis misalnya, tak boleh dah An tak ada dah, an tu tak ada dah. An Abi Hurairah haddasana, dia tak nak dah haddasana panjang, sebut Abu Hurairah tu pun panjang dah. Dia nak selari-selari, jauh semayang, pahala besar, masuk surga, yes, cukup lah. Generasi seminit. Macam mana nak sesuaikan generasi ini? Dia tak boleh bagi tumpuan lagi dah. Yang kedua, generasi yang ada di negara kita sekarang menghadapi satu krisis, dia panggil the crisis of authority. Crisis of authority ini krisis kepada pihak berkuasa, iaitu anak muda sekarang dia dah tak percaya siapa-siapa pun. Dia dah tak percaya polis, tak percaya mufti, dia tak percaya kerajaan, dia tak percaya siapa-siapa. Kalau mungkin di Mesir ni tak percaya kedutaan. Contohlah, ni contoh. Dia tak percaya. Ni contoh. Ni contoh. Dia takkan boleh bekerja dengan pihak berkuasa. Yes, itu bahasa mudah. Dia tidak mahu menerima arahan. Dia tidak lagi hormat pada pendapat orang lain yang mereka imani dan mereka percaya syekh dia sendiri. Siapa syekhnya sih? Syekh Al-Alama Al-Google rahimahullah. Syekh Google. Ni saya sedang ceramah. Berapa orang yang Google nama saya? Ada. Gente mencari. Dia ni benda belajar ni, ngaji di mana dia ni? Belajar macam mana? Dia tak ya. Ketebalan mufti ni kan penolong mufti je. Tidak. Dia orang ada krisis kepercayaan. Dan mereka lebih percaya kepada Google. Mereka percaya kepada Wikipedia. Dia percaya kepada AI. Itu yang mereka percaya. Zikir anak muda sekarang di negara kita lah, zikir mereka so what je. Kita ceramah lawak, so what? Jadi macam mana nak berhadapan dengan generasi ini? The crisis of authority. Salah ketiga adalah saya gelarkan the age of disruption. Age of disruption ini dia pelencongan, dia macam gangguan. Maksudnya semua dasar kerajaan ke, dasar jabatan ke, dasar ataupun macam kita di Wisma ini kita ada polisi kita ada SOP misalnya. Semua dasar, polisi, SOP, idea, perancangan semuanya akan mengalami disruption. Akan mengalami pengherotan dan gangguan. Apa sebab? Kerana zaman sekarang semua orang kita ada senjata. Apakah senjata? Bukan pistol, bukan senapan, tetapi sosmed. Orang kita sekarang ada dashcam. Dia akan menghukumi sebelum dihakimi. Dia akan hukum orang itu dengan media sosial dia. Cawak kalau rajin buka Facebook, tengok, follow mana-mana yang cerita pasal dashcam, pelanggaran kereta dengan motor dan sebagainya. Okeylah. Baca komen, tengok orang menghakimi macam mana. Yang bersalah kereta yang ni kita tengok cara orang menilai. Ataupun orang tu buat kesalahan jalan raya, bawa kereta laju atau tak pakai telipingan keledar ke apalah, kesalahan dia, boleh tahan. Kamera ada. Boleh tu jalankan tugas dia, ada undang-undang yang dia kena pelihara. Tapi bila masuk dalam sosmed, tengok apa komen. Itu pun nak kira ke zalim, ini semua dajjal, macam Ya'juj Ma'juj, bila lah Imam Mahdi nak datang. Ini panggil age of disruption. Era anak-anak muda sudah tidak boleh lagi diganggu atau diletakkan satu dasar, polisi, idea, perancangan. Dia tak boleh dah dichannelkan. Maka di sinilah pentingnya pendekatan dakwah kita memang kena bijak. Kalau tidak, kita akan mengalami kegagalan. Ingat saudara-saudari sekalian, jangan semata-mata nanti balik ke Malaysia nak menjadi penceramah kesayangan ramai, nak menjadi penceramah yang mempunyai peminat yang juta-juta jumlahnya, hanya kerana nak kelompok ramai, lalu kita bergerak tanpa prinsip. Ingat, awak orang Azhar,
Mesti ada prinsip. Kebenaran tidak pernah memandang pada jumlah. Itu kena ingat. Jangan ingat kalau orang kita ramai, penyokong kita ramai, kita berada pada jalan kebenaran. Belum tentu. Oh, kami ramai, akombi kami ramai. Kebenaran tetap saja kebenaran walau kita berseorangan. Kesalahan tetap adalah kesalahan walaupun disokong oleh ramai orang. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan secara umumnya, ramainya manusia itu sesat. Ramai manusianya, kata Allah, banyak yang sesat, banyak yang jahil, banyak yang jauh daripada kebenaran. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakannya orang di muka bumi ini, nescaya mereka itu ramai menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 116. Dalam ayat yang lain kita boleh tengok Allah Ta'ala ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab wallazi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, dan ia adalah benar, akan tetapi ramai manusia tidak percaya kepadanya. Ini dalam surah Ar-Ra'du ayat yang pertama. Sebab itu dalam sejarah kita melihat ada nabi-nabi yang tidak memiliki pengikut pun. Ada nabi-nabi yang ada seorang saja pengikut, dan ada juga hanya memiliki sekelompok pengikut saja. Sebagaimana dalam satu riwayat Nabi pernah bercerita, uridat alayyal umam, saya pernah diperlihatkan umat-umat yang dulu, kata Nabi. Qala fara'aitun nabiyya ma'hu rahtu wan nabiyyu ma'hu ar-rajulu war-rajulani wan nabiyya laysa ma'hu ahadun. Dan sepanjang yang saya nampak, ada nabi yang bersama dengan ar-rahtu. Ar-rahtu ni kata ulama, kelompok yang terdiri jumlah antara 3 sampai 10 orang. Ada nabi yang memiliki seorang umat, ada nabi yang ada 2 orang, dan ada nabi laisa ma'ahu ahadun, tidak memiliki satu pengikut pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu kita nanti kalaupun tak ramai peminat, tak ramai follower, pergi berceramah tak adalah sampai 10 kereta mengikut, bukan tanda kita tidak betul. Dan tidak mesti nanti kalau awak esok penyokong 12 kereta follow, jutaan datang, lalu kita rasa kita lah ahli surga Firdaus. Belum tentu juga, kerana jumlah itu bukan ukuran. Wala taghtarra bi kasratil halikin, kata Fudail bin Iyad, jangan kau terpedaya dengan banyaknya jumlah orang, sebab akhirnya nanti mungkin kamu binasa. La tastawhish turqal huda laqillati ahliha, jangan kau menganggap jalan tu tak bagus hanya kerana tak ramai orang lalu jalan itu. Jadi sebagai orang yang mengaji, khususnya saudara-saudara yang mengaji di Universiti Al-Azhar ini, mesti ada prinsip. Prinsip keilmuan kena ada. Jangan kerana nak meraihkan orang banyak, lalu kita pun terpaksa menggadai prinsip kita. Sebab itu kepada bakal pendakwah ini, tak boleh tidak, mesti buat persediaan. Sebab saya secara peribadi melihat, sayang hari ini kerja-kerja dakwah ini ada kalanya diisi oleh orang yang tidak semenggah dengan perwatakan sebagai pendakwah. Sedangkan pendakwah ini dia sangat memerlukan kepada bekalan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu Tuhan sebut dah. Hendaklah kamu ada bekalan. Nak buat kerja baik mesti ada bekal. Nak kerja pendakwah mesti ada bekalan pendakwah. Soalnya malam ini, apakah bekal-bekal yang mesti dimiliki oleh saudara-saudari, oleh semua kita yang nak jadi pendakwah? Pertama sekali, khusus bagi kita orang negeri Pahang,
kita kena kekal dengan aliran kita yang sederhana. Kita di Pahang, kita tak sama dengan negeri-negeri lain. Tak sama. Pergilah kalau kita nanti dah balik ke Malaysia, pergilah ceramah ke Kelantan, ke Terengganu, ke Kedah, ke Negeri Sembilan, ke Johor, ke Perak, ke mana-mana, kita akan dapati negeri kita lebih jauh sederhana berbanding negeri lain. Sebab itu Pahang ni dia negeri yang simple. Tengok bendera hitam putih, dua warna je. Mana ada serabut-serabut nak color merah, biru, nak bintang, bagai, tak payah. Kertas A4, pensel 2B, siap bendera. Tak payah bening-bening. Apa nak buat susah-susah? Kita simple thinking. Jadi saudara-saudari kena ada budaya itu, budaya sederhana ini. Kena ada sifat sedia mendengar, sifat meraihkan perbezaan. Sebab itu kita di Mesir ni, kita dididik untuk berhadapan dengan pelbagai ragam aliran pemikiran. Macam-macam ragam. Macam kita pun, atasi kita di sini, hashtag kita apa? Kesatuan membangun insan. Memurnikan pemikiran, melestarikan kesatuan. Kita meraihkan kepelbagaian. Sebab itu yang kita diajar di Mesir ni pun. Pergilah ke Al-Azhar. Berapa banyak perbezaan pemikiran. Kadang-kadang kita menengok doktor atau syekh yang mengajar, para pelajar melontarkan soalan, kita ngeri mendengar soalan-soalannya kadang-kadang. Tetapi disantuni oleh para masyayikh ini dengan jawapan-jawapan yang benar. Tidak ada sebarang masalah. Itu banyak kita belajar. Jadi saya melihat pertama sekali, kita anak negeri Pahang kekal beraliran sederhana. Tidak terlalu keras sangat, tidak hulu sangat. Kita sederhana saja. Yang kedua, saya melihat kita kena mula tumpu untuk membangunkan agenda mahasiswa yang berilmu. Supaya balik daripada Mesir esok tidak dipandang hina oleh orang. Kita kena akui, orang universiti negeri dan negara lain, dia memang pandang lekeh pada budak Mesir. Sebab dia kata, sudahlah budak Mesir, kelas pun tak pergi. Kelas pun tak pergi, dia kata. Kelas tak pergi, orang sana belajar dengan Arab, belajar dengan orang Melayu. Ada mengutuk kita, belajar dengan orang Melayu. Buat apa kita nak harap belajar di Malaysia, belajar dengan orang Melayu. Kadang-kadang kita jemput-jemput ahli ustaz mengajar dan sebagainya. Ada kata kelas tak pergi, periksa gitu. Jadi menyebabkan orang memandang kita lekeh. Jadi ini kita kena ubah. Caranya mesti tumpukan pembangunan mahasiswa berilmu. Kalau saya boleh campakkan beberapa cadangan untuk kita di Mesir ni. Pertama, kepada saudara-saudari, kalau ada usrah, jangan tinggal. Kalau ada lah, rasa macam tak ada gaya. Usrah kena ada. Sebab usrah inilah memupuk jiwa kepimpinan. Sebab kita tak dapat benda itu buat dalam konteks yang besar. Dia boleh buat dalam konteks yang kecil-kecil. 5-6 orang, sistem body. Dan mana-mana organisasi yang ada sistem usrah ini biasanya dapat melahirkan kepimpinan yang bagus. Itu satu. Yang kedua, saya mencadangkan kepada saudara-saudari, sepanjang duduk di Mesir ini, mesti ada pendedahan kepada keperluan industri. Maksudnya, walaupun di sini mengaji syariah, bahasa Arab, ulum Islamiyah, usuluddin, mengaji hadis, ulum hadis, qiraat, bidang pergigian dan macam-macam, tapi saudara-saudari kena ada tambahan industry knowledge. Maksudnya, kena juga ada soft skill. Banyakkan bengkel-bengkel yang tidak berkaitan pembelajaran. Contohnya bengkel pengurusan, bengkel sistem file, bengkel desktop publisher, bengkel EXA, ekosistem kondusif sektor awam, bengkel ABMS, Anti Bribery Management System, bengkel MS ISO 2015, ataupun bengkel OACP. OACP ini pembangunan pelan anti rasuah organisasi, bengkel ISO 9000. Benda ini masa sekarang rasa tak penting, tapi saudara-saudari graduate nanti balik ke Malaysia,
itulah menjadi nilai tambah berbanding orang lain. Kami kadang-kadang lama bekerja ini, bila datang budak-budak temuduga ke untuk nak minta jawatan-jawatan tertentu, ataupun nak naik pangkat ke, ataupun nak minta jadi praktikal saja, kita dapat lihat kalaulah pelajar itu ada kemahiran di dalam perkara berkaitan industri knowledge, itu lebih ditumpukan. Contohnya, kata mengaji di mana? Mengaji di Mesir. Oh, bidang apa? Ambil usuluddin. Syubah apa? Tafsir. Okey. Apa kemahiran yang ada? Sebab yang datang semua usuluddin. Apa yang menyebabkan wow faktornya? Okey, apa yang boleh beritahu boleh? Oh, saya dulu ada pergi kursus belajar pandai buat Canva. Oh, itu markah lebih tu. Itu pun kalau kenal lah Canva tu apa. Kalau tak kenal juga, gaya duduk lagi lama sini. Canva, mana dia boleh buat design, boleh buat desktop publisher. Sekarang ni awak kalau kerja masjid, bukan suruh jadi imam je sekarang, kena buat iklan, kena buat kempen orang datang sembahyang jemaah. Kita mana takkan semua nak subkon ke orang, swasta kan, nak panggil penceramah seorang, oh kena cari orang lukis, susah. Tapi kalau imam tu sendiri boleh buatkan poster, boleh buatkan, jaga akaun TikTok, jaga, oh itu nilai tambah. Nilai tambah dalam industri. Untuk bengkel-bengkel yang saya sebutkan tadi, OACP ke ABMS dan sebagainya lagi, yang itu mungkin di kalangan saudara-saudari tak ada kemahiran itu, tapi orang di kedutaan ada. Sebab itu antara benda-benda wajib bagi pejabat awam untuk laksanakan apabila mereka ini berkhidmat di tempat masing-masing. Jadi saudara-saudari boleh memberi nilai tambah lah kepada persediaan kita. Yang ketiga, saya melihat pergiatkanlah program-program motivasi. Motivasi kena ada. Apa sebab? Kita ni ada masa lemah. Saya sebab lama di Mesir juga, jadi kita faham ada masa kita down. Ups and down, itu biasa berada di sini. Jadi ketika kita sedang down, kita perlukan orang yang boleh mengangkat kita balik. Jadi program-program motivasi ini perlu diadakan. Kalau saya boleh cadangkan, elok kalau kita boleh adakan bengkel-bengkel bercorak sharing session atau bengkel perkongsian pengalaman, mendengar pengalaman daripada orang yang dah mencipta kejayaan. Sebagai contoh, kita di Mesir ini, saya dipahamkan ada anak-anak Pahang yang sedang buat postgraduate. Postgraduate maknanya buat masters, buat PhD. Pelajar-pelajar postgraduate ini, kita kena dekat dengan mereka supaya kita ambil semangat. Awak mau ambil degree muntahijah, orang tu master lah. Takkan kita akan jadi lekeh sangat, oh nak meninggal lah, nak mati, nak terjun bangunan. Orang nak master lah. Awak baru degree terjun bangunan. Jadi kita akan jadi semangat. Panggil yang sedang buat PhD doktorah datang, dia bagi semangat. Dia pun tengah pening juga sebenarnya, dia pun tak siap juga PhD dia, tapi at least dia memberi semangat tu, semangat juga pada dia balik. Dia semangat ni macam bola, baling ke dinding, dapat ke kita balik. Ataupun saudara-saudari boleh jemput pelajar-pelajar yang luar biasa lah keputusan peperiksaannya, yang mungkin penerima anugerah Imam Al-Akbar misalnya masa convocation, yang mendapat rizak yang kita pun meninggal 3 kali hidup semula tak dapatlah rizak macam tu, bukan senang. Ada saya dipahamkan dapat rizak Mumtaz Ma'a Martabat Syaraf, mana kelas pertama. Panggil, nengok benda rupa manusianya, oh ni orangnya, pegang badan, oh gini, makan apa, kita nak tahu saja. Panggil yang dapat Jahid Jidan Ma'a Martabat Syaraf, panggil, oh ni orangnya, makan apa, tidur ke berapa, kita nak tahu tips dia. Jadi saudara-saudari boleh dapat semangat bahawa tidak ada yang mustahil. Jangan panggil Arab bagi ceramah, dia malah makanan dia lah untuk dapat Jahid Jidan macam-macam. Cari orang macam kita yang makan nasi, makan belacan, makan apa, kata oh dia boleh, mana aku boleh buat begitu. Yang keempat, saya mencadangkan kepada saudara-saudari, kena buat satu jaulah atau tour, dia panggil tour maktabah, dia panggil.
Tua maktabah ni kita buat ronda-ronda sekitar kedai-kedai buku yang ada di seluruh pelosok Kairah ini. Kita berjalan pergi ke mana-mana ada kedai-kedai buku, Maktabah Kashidah, Darul Ihsan, Darul Saleh, Mustapha Al-Babil Halabi, Darul Miras Nubuwah, Imam Ar-Razi, macam-macam maktabah ada. Kita pergi kenal dengan buku. Dengan kita kenal maktabah-maktabah di sekitar darasah misalnya, untuk kita nak beli kitab talaqi ataupun nak guna dalam kelas, secara tak langsung kita akan jadi mahir dengan kitab. Sebab itu budak Mesir kalau tak kenal kitab, berhenti je lah belajar di Mesir. Budak Mesir kelebihan dia, bagi saya lah, dia terror kitab. Masalah dia baca tak baca cerita lain. Kalau ustaz-ustaz mengaji Mesir, kita cang rumah penuh kitab, satu almari, keras kelentur lagi kitab tu, tak buka-buka sejak beli. Dia susun penuh. Orang yang buat live Facebook ke apa, penuh kitab belakang, baca tak agak je lah, susun penuh, pesawang kitab. Budak Mesir lah tu maknanya. Sebab mungkin Jordan mahal agak kitab dia, rate dia lain. Budak Mesir ni dia suka beli kitab. Beli tu pun bagus, tahan lah daripada beli CD. Jadi kita beli kitab, kenal kitab, mesti kenal kitab. Macam mana cara nak kenal kitab? Mesti buat tour maktabah. Panggil satu orang ulat buku yang terror kitab, panggil ahli kitab lah di kalangan kita ni, biar dia bawa. Ni kedai buku ni. Ni buku siapa? Hadis Bukhari sini. Syarah Muslim sini. Kita pun dapat pengetahuan tentang kitab. Jadi fokus itu yang pertama. Fokus yang kedua saya melihat, ni untuk persediaan saudara-saudari lah, khusus anak-anak faham di sini. Yang ketiga saya lihat, saudara-saudari dah mula kena berjinak-jinak untuk peka terhadap isu-isu global, isu-isu ummah. Jangan jadi katak bawah gelas. Kita tahu dunia kita, Abah Hakak usir Abah Hakak, itu je lah tahu. Jangan. Kita kena menjana kekuatan umat Islam serantau. Kita kena jana dah. Cara macam mana? Kita mesti berkawan, bekerjasama dengan rakan-rakan pelajar-pelajar daripada rantau kita, iaitu pelajar Indonesia, pelajar Singapura, pelajar Brunei, pelajar Thailand, pelajar-pelajar Filipina. Mesti kenal semua ini. Macam kita tengok di Mesir ni, kalau pelajar-pelajar Indonesia, saudara-saudari kalau tengok pelajar Indonesia, rasa rendah diri kita jadinya. Pok-pok ni rajin, duduk makan sepingi, pergi makam sana makan, tak tahulah benda dia buat, tapi rajin lah banding dengan kita. Duduk sibai depan KFC, dia duduk baca Yasin, doa ke atau apa, kita pun tak tahulah. Waktu kan kalau pergi Masjid Husin, pergi Al-Azhar, dia je keluar kelih, masuk pagar, keluar pagar, bawa buku. Kita kenal lah budak-budak Indonesia ini. Jadi kita kena mengenali mereka, bekerjasama dengan mereka, ciptakan sinergi. Barangkali mereka ni esok balik jadi orang alim di negara dia, buka pesantren, jadi apa, ambil master, PhD apa semua. Jadi dengan mereka ni kita dah cipta jalinan sejak daripada di sini lagi. Sebab itu saudara-saudari, jangan duduk sama Miftah je, kena bergabung juga dengan negeri-negeri yang lain ataupun negara-negara yang lain. Bermula daripada sekarang, saudara-saudari dah mula kena kenal dengan Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia ataupun WOAG Malaysia. Dah mula kena kenal Pertubuhan Antarabangsa Alumni Al-Azhar Kairah, WOAG Cairo. Dah mula kena kenal HPMI, Himpunan Pelajar Mesir Indonesia. Dah mula kena kenal ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dah mula kena kenal IFFSO WMI, Triple IT Mesir, Triple IT Jordan, Triple IT Amerika Syarikat. Ini semua jaringan kita. Kalau dulu Dr. Hassan Kosele, Dr. Bashir, Dr. Syahran Kasim, ni semua daripada Triple IT Amerika Syarikat, selalu datang untuk bagikan latihan untuk siswa-siswa Al-Azhar. Tapi budak faham tak join lah, dia orang tak minat kan. Negeri dia besar, dia tak percaya negeri orang, dia buat tak tahu je lah. Kalau Triple IT Mesir, dulu pengusinya Dr. Ali Jumaah, mantan Mufti Mesir.
Kalau tipe IT Jordan tu pengurusi Dr. Fathi Malkawi. Ni semua orang-orang yang international. Tapi organisasi itu ada di sini. Jadi dengan kita mencipta jaringan dan jalinan dengan rakan-rakan serantau, itu bagus untuk persediaan saudara-saudara yang akan datang. Siapa sangka Ustaz Somad dulu, saya ditonton. Ustaz Somad ni junior lah, junior. Sekarang siapa dah Ustaz Somad? Dah jadi penceramah da'i jutaan umat, Dr. Abdul Samad Batubara, PhD daripada Sudan. Dulu pelajar. Sebab kita daripada ditonton tu kita dah kenal, ada jaringan. Jadi sekarang bila dia dah satu level yang tinggi, kita dapat menumpang level itu. Sebab dah cipta daripada sini. Kalau di Malaysia bawa tergeh-geh nak kenal dia pun ramai lagi orang nak berkenalan. Sebab itu mesti ada kerangka itu. Dan saudara-saudari kena ingat, kita ini kalau nak memahami isu-isu ummah, kita kena selalu dalam hal peka kepada isu ummah ini mesti ada interaksi. Sebab itu saya mencadangkan kita punya channel YouTube, kita punya Instagram, Miftah dah ada lagi, TikTok dan macam-macam. Dan sekarang ni trend baru podcast. Jadi perlu aktif. Kita mengulas isu-isu semasa dalam dan luar negara, isu di Palestin, isu di Gaza, isu di Kashmir, isu di Xinjiang dan sebagainya lagi. Jadi itu mesti kita menjuarai. Baik itu saya mencadangkan kena asah bakat penulisan daripada sekarang lagi. Bakat penulisan maknanya Persatuan Pelajar dia mesti terbitkan majalah. Majalah ni memang old school lah kalau majalah sekarang ni, tapi sekarang orang buat majalah secara digital. Majalah ataupun jurnal bulanan ni dia mesti ada kolom pemikiran. Mana-mana universiti ternama di dunia. Dan dia punya ahli persatuan akan menulis secara bergila-gila. Dan yang dapat menulis rencana itu satu penghormatan untuk dia. Tapi dia bukan tulis jurnal macam kita tulis dalam posting Facebook, tak. Dia cerita pasal isu-isu semasa, nak menunjukkan banyaknya membaca. Dia duduk di sini, dia bercerita cabaran Mesir untuk era 2030. Tahu mana dia dapat kita tak tahu, tapi adalah marojek dia gini. Dengan mengasahkan begitu, kita berjaya menyediakan bukan sahaja anak-anak pelajar di Mesir ni melahirkan ulama', tapi kita boleh melahirkan umarok pula lagi. Dan saudara-saudari kena ingat, Al-Azhar dia tidak hanya melahirkan ulama', tapi lahirkan juga umarok. Dan tidak keterlaluan kita katakan Al-Azhar adalah satu-satunya universiti yang melahirkan menteri besar paling ramai di Malaysia. Don't play. Tidak ada universiti yang melahirkan menteri besar paling ramai berbanding Al-Azhar. Tak kira lah menteri besar tu UMNO ke ataupun PAS. DAP belum, tak ada. UMNO ataupun PAS. Boleh tak senaraikan menteri besar daripada Al-Azhar? Boleh. Antara yang masyhur, Datuk Parlimen Perang, Ustaz Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud, menteri besar Kelantan, Al-Azhar. Begitu juga sebelum ni Ustaz Datuk Tentara Kanan Datuk Ahmad bin Yaakob juga adalah Al-Azhar. Dan sebelum daripada itu almarhum Tan Sri Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat juga adalah Al-Azhar. Itu baru satu negeri. Terengganu pula almarhum Tan Sri Datuk Sri Diraja Kedah Ustaz Haji Azizan bin Abdul Razak, Al-Azhari. Begitu juga kalau Terengganu almarhum Datuk Sri Amal Diraja Tan Sri Haji Wan Mukhtar bin Wan Ahmad, UMNO, dia Al-Azhar. Itu juga Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi Awang, Al-Azhar. Siapa lagi? Ni Johor ada seorang menteri besar dia Al-Azhar, tapi ni tak ramai orang tahu. Sebab nama dia ni bila orang taik keluar gambar stadium. Siapakah dia? Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunuh. Kan stadium Hassan Yunuh itu menteri besar Johor yang merupakan keluaran Azhar. Dia bekas pelajar Ma'had Bu'us Al-Azhar, dan seterusnya dia mengaji di Azhar, graduate tahun 1939. Dia jadi mufti negeri Johor kelima tahun 41 sampai tahun 47. Lepas tu dia bertanding PRU Tanah Melayu tahun 59. Dia bertanding kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Serampang.
Lepas tu dia jadi Menteri Besar Johor yang ke-10 tahun 59 sampai tahun 67. Itu Al-Azhar. Maka kita hampir 10 orang Menteri Besar daripada Al-Azhar. Bukan kita bongkok bangga, tak. Universiti lain melahirkan berapa, Al-Azhar yang melahirkan berapa je Menteri Besar. Walaupun bukan itu ukuran. Tapi inilah Al-Azhar. Dia tidak sekadar melahirkan ulama', tapi umara'. Tapi nak dapat level itu, saudara-saudari tak boleh jadi katak bawa gelah. Mesti peka kepada isu semasa. Faham denyut nadi masalah yang sedang berlaku seantero alam ini. Barulah boleh jadi umara'. Maka soalnya kita ringkaskan, apa bekal-bekal selain daripada yang pengkhususan kepada kita Al-Azhar tadi, bekal-bekal yang saudara-saudari kena miliki untuk jadi bakal pendakwah bila balik ke tanah air. Bekal yang pertama adalah zadul imani wal aqadi, bekal keimanan dan juga akidah. Ini adalah bekalan yang paling mustahak untuk kita pastikan pendakwah itu boleh tetap istiqamah dan istimrar dalam menjalankan kerja dakwah. Tanpa bekalan iman dan juga akidah, biasanya penceramah itu akan mengalami kekenduran semangat. Dia panggil futur. Ataupun dia mengalami penyimpangan, inhiraf. Dengan iman dan akidah dia jadikan kita kuat. Jadi ada dua aspek keimanan dalam bekalan keimanan ini. Pertama, al-iman al-aqli an-nazari, daripada aspek keimanan dan fikiran yang bersifat teoritis. Yang kedua, al-iman al-qalbi al-amali, aspek keimanan dan keyakinan hati secara praktikal. Yang ini saya ingat budak Al-Azhar insya-Allah mantap lah benda ini. Jarang saya dengar penceramah yang mengaji di Al-Azhar merajuk dalam perjuangan. Saya tak pernah dengar lagi lah. Kan penceramah sekarang ramai kuat merajuk. Bila tak dapat kebenaran ke apa ke, ataupun tengah-tengah ceramah datang bila bagi saman suruh berhenti sekejap azan, tutup kitab balik. Hati tisu. Orang kalau hati tisu jangan jadi pendakwah. Pendakwah ni hati kena kering. Macam kita ngaji di Mesir kan, kering hati kan, berani ke melompat mengejar bas dan sebagainya lagi. Sebab itu dia tidak boleh tisu, tak boleh manja, tak boleh. Pendakwah ni jiwa kena kental. Orang tak bagi ceramah negeri sekian, tak bagi tauliah, tak pergi kat lain. Sekat lagi, pergi kat lain. Sekat lagi. Jangan bila sekat berhenti ceramah aku nak menyanyi pula. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Aku nak jual bewok balik jadi jual dok. Tak boleh begitu. Sekat ni lagi ke lain. Sampai dah tak ada dah di bumi Malaysia tu sudi benarkan kita, pokok TikTok je lah. Hi guys, hi guys, hari ni apa masalahnya? Sebab itu mesti ada kekuatan itu. Ingat Nabi Yunus alaihissalam dulu, bukanlah kita merendahkan dia. Dia dulu ada merajuk sikit dengan umat dia. Sebab ialah Rubil dan Tanuh, dua tu je pengikut dia kan. Dia berdakwah 30 tahun di Irbil. Dua orang je ikut dia. Hama juga, muka yang sama, 30 tahun. Tak berkembang langsung. Dia orang kata tak apalah, saya nak rehat sekejap. Padahal dia dah macam ada fed up sikit. Naik kapal, jatuh dalam laut, masuk dalam perut ikan. Antara sebabnya kata ulama, kerana dia nak meninggalkan tu tadi. Jadi pelajaran untuk kita, Nabi Yunus lu mengajuk dengan penduduk Iraq, jatuh ke laut, telan ikan. Penceramah kalau kuat mengajuk, jatuh ke sungai, telan ikan patin padan muka. Mana boleh mengajuk? Tak boleh. Nama dakwah ni jalan je lah. Yang kedua, bekalan zadul akhlaki, bekalan akhlak dan juga moral. Sebab itu dalam dakwah tidak ada tempat bagi orang yang akhlaknya rendah. Sebab itu tentang akhlak ni ada banyak lah. Kita kena miliki as-sabru wal hilmi, as-saja'ah fil haq, ar-rifqu wal lin, tawaddu', sa'atus sadar wal ufuq wal haya, dan macam-macam lagi. Akhlak mustahak lah. Awak kalau jadi imam, jadi bilal, jadi penceramah, akhlak kena ada. Takkan awak imam masjid,
tapi masuk pertandingan snooker peringkat daerah. Tak suai. Dalam masuk pertandingan dapat naik Johan pula tu. Yang Johan tokey snooker dapat nombor 2. Walaupun benda tu ni kan sukan, bagi awak sukan, bagi orang tak. Lepas tu dah jadi Tok Imam balik Mesir, awak kena korban banyak perkara. Nak lepas gerang lepas di Mesir ni. Awak nak rambut panjang lah di Mesir. Awak jangan balik Malaysia rambut panjang, pening orang esok. Dia ni balik Malaysia rambut panjang pula dah. Aduk Mesir tak nak nyimpan rambut panjang, kan jadi terbalik dah begitu. Kena akhlak, kena hebat. Turun kapal terbang tu kalau boleh kelek kitab begini. Wah, kata memang warak betul. Takkan turun bawa gitar, tak betul lalu. Yang ketiga, zadul ilmi wassaqafi, bekalan ilmu dan pengetahuan semasa. Sebab itu berdakwah tanpa ilmu, dia akan bawa mudarat yang lebih banyak, sama ada kepada organisasi dakwah, kepada umat, bahkan kepada pendakwah itu sendiri. Yang bab ni pun saya tak hunsin sangatlah. InsyaAllah orang-orang Al-Azhar ni ilmunya bagus, dan bukan sekadar bagus, tapi dia sederhana. Itu yang kita boleh banggakan. Bukan kita megah bongkok, tidak. Kita sederhana lah dalam menangani isu-isu semasa, khususnya yang berlaku di tanah air kita. Tapi sayang, sekali lagi, tak semua pendakwah ada bersiap dengan bekalan-bekalan ini. Tak semua. Maka itu yang kita jadi sekarang ni, tengok ada huru-hara di negara kita daripada segi penyampaian ceramah dan sebagainya. Sebab apa? Wayantiku fiha ruwaibidah. Sebab Nabi pun dah sebut, ketika itu nanti ruwaibidah akan banyak bercakap. Jadi ruwaibidah ni saya ingat saudara-saudari pun faham. Orang-orang yang rendah, tak ada ilmu, tetapi nak menjadi juru bicara umat, nak menyelesaikan masalah umat, ilmu tak ada. Ataupun ilmunya itu ada, tapi ilmu yang dia buat pandai-pandai, ni pun susah juga. Kalau dia tak pandai, dia mengaku okey lagi. Tapi kalau dia tak pandai, buat-buat pandai, tu orang bebal kita panggil. Apa tanda orang bebal? Sampai tua tak menyorong akal. Apa tanda manusia bebal? Tak tahu beza nangka dengan temabah. Nangka, temabah. Temabah ni putih nangka itu. Dia tak tahu beza. Tanda manusia dungu dan bebal: dada kosong, akal sejengkal, bercakap tidak berhujung pangkal, berkata bagai kehilangan akal, diberi nasihat telinganya tebal, rakyat sengsara negeri tertinggal, jadikan pemimpin pasti menyesal. Sebab itu orang yang tak ada ilmu nak bercakap masalah umat, ini yang paling ramai sekarang berlaku masalah. Sebab itu kita dalam hal ni, saya percaya anak-anak Al-Azhar tak ada masalah. Dari segi sukatan ilmunya bagus. Kecuali awak memang duduk sini membuta je kerja, tak ada mengaji langsung, itu berat nanang sungguh lah. Tidur pada pagi sampai hari periksa baru bangun, teruk lalu. Ni tak lah, memang kena panah peti lah jawab. Tak boleh begitu. Datang sini awak kena mengaji, betul. Kalau nak main-main, ambil duduk kuantannya, tak payah habis duit datang sini. Glamour sampai ke Malaysia, masalahnya apa semua, tak payah mengaji di Malaysia. Masuk kuliah pekan ke mana-mana ke, tak boleh. Dia duduk di sini mesti mengaji. Cuma bila nak mengaji, cari yang betul-betul orang-orang alim yang boleh membantu kita. Sekali lagi, di Mesir tak ada masalah. Bagi saya, orang Mesir ni kan umur dunia kan. Bodoh sangat pun ada, cerdik sangat pun ada. Dia semua paling dan paling bawah dan paling tinggi. Miskin sangat, kaya sangat, dia semua ada umur dunia. Jadi kalau alim-alim betul orang sini, alim sungguh, bukan alim sikit-sikit, luar biasa. Ada ilmu kita tak pernah dengar pun ada. Dulu saya sempat zaman almarhum Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dia setiap hari Jumaat dia mengajar, ada live dalam TV, kita boleh tengok. Dan dia juga kadang dia forum, ada live di TV. Saya sempat tengok yang dia nasihatkan Husni Mubarak di atas pentas masa hari peringatan polis apa, saya tak ingat. Tapi ada, kita dapat tengok. Kadang orang alim tahap itu, dia punya huraian tafsir dia,
huraian tentang Isra' Mi'raj dia, kita tak tahu dapat di mana benda gini. Tapi ada dia punya sok. Itulah Mesir. Jadi bab tu kita tak susah hati. Tapi kalau di Malaysia belum tentu lagi. Apa tanda burung perempat di atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat? Salah dan benar bertukar-tukar. Kalau tempat kita tukar semua, hari ni halal, esok haram, halal semula. Tak apalah, makruh je lah dia jadi. Dia bertukar-tukar. Itu payah sikit. Di sini insya-Allah dia panggil apa tu, benteng ahli sunnah wal jemaah yang akhir di sini. Buat pengunjungnya saudara-saudara sekalian. Ini tak boleh nak cerita banyak sangat, esok nak balik dah. Nak ngembang barang lagi. Jadi buat akhirnya kita mengaji di sini, belajar syariah, belajar usuluddin dan sebagainya. Kita kena mahir dengan juga ilmu dakwah. Sebab kita balik esok nak mengajar. Saya melihat ramai orang dia alim, ilmu fiqh bagus, usul fiqh bagus, usuluddin, tafsir, hadis semua bagus, tapi ilmu dakwah tak ada. Sedangkan dakwah ni dia ada fiqh dakwah dia. Cara awak nak mengajar orang, nak bercakap dengan orang, dia ada fiqh dia juga. Dan itu tak banyak didedahkan. Saya beruntung sebab dulu saya ambil diploma dakwah. Memang belajar khusus tentang bagaimana kita nak berdakwah. Jadi dengan bekalan itu, kita gabung jalinkan dengan usuluddin yang kita ada, maka dapatlah kita menyantuni kepada masyarakat dengan cara yang sehabis baik. Pada adik sekalian ingat, dakwah itu perlu ramah, bukan dakwah yang marah-marah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mendidik, bukan membidik. Dakwah itu mengubati, bukan melukai. Dakwah itu mesti membina, bukan menghina. Dakwah itu mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Dakwah itu mesti niat saling belajar, bukan siang malam ajak bertengkar. Dakwah itu menasihati, bukan caci maki. Dakwah itu nasihat, bukannya menghujat. Dakwah itu mengajak bersabar, bukan mengajak orang bercakap. Dakwah itu argumentatif, bukannya provokatif. Dakwah itu mesti menyatukan, bukannya bermusuhan. Dakwah itu cinta. Itu yang paling utama. Masyarakat, they don't care what you know. What they know, that you care. Dia tak peduli kita Al-Azhar ke kepiah merah ke bulu biru ke hitam ke kuning. Dia tak peduli itu semua. Awak ikat macam mana pun serban, dia tak peduli. Yang dia peduli apabila kita peduli dengan dia. Jadi mantapkan bekalan ini. Saya doakan insya-Allah adik-adik sekalian, saudara-saudari balik ke tanah air nanti dapatlah berbakti kepada agama, bangsa dan tanah air insya-Allah. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga-moga pertemuan kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa asin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan tubuh badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkanlah dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.